Selamat sejahtera, nama saya ialah Tamil Arasan dan memegang nombor matrik 201857. Saya dari Kumpulan Rentap. Pada hari ini, saya dan rakan sekumpulan saya akan menerangkan kepada anda semua mengenai budaya LGBT di Malaysia. Apakah itu LGBT? LGBT merupakan singkatan bagi lesbian, gay, bisexual dan transgender. Sekitar tahun 1988, aktivis mula menggunakan istilah LGBT di Amerika Syarikat dan telah pun menerima banyak varian, termasuk variasi yang menukar susunan huruf LGBT kepada LGBTQ. Selain itu, di Amerika Syarikat juga telah pun wujud sebuah badan bebas yang dibangunkan oleh golongan LGBT bagi memperjuangkan nasib individu-individu yang lain yang mengalami kecelaruan jantina. Istilah LGBT bertujuan untuk menekankan kepelbagaian seksualiti dan gender budaya berdasarkan identiti. Ia boleh digunakan untuk merujuk kepada sesiapa sahaja yang bukan heteroseksual dan cisgender. Pengetahuan anda semua, ini juga merupakan salah satu latar belakang LGBT di mana sejak sekian lamanya golongan LGBT mengiktiraf bulan Jun sebagai bulan LGBT pada setiap tahun. Ianya sebagai tanda menghormati peristiwa rusuhan Stonewall yang berlaku di bandar New York pada tahun 1969. Maka apabila tibanya bulan Jun ini, di bandar-bandar besar akan menerima budaya LGBT dan kita dapat melihat bendera-bendera berwarna pelangi dikibarkan oleh aktivis-aktivis gerakan LGBT ini pada hari tersebut. Namun, tahukah anda daripada manakah asal-usul bendera berwarna pelangi ini? Golongan LGBT telah pun mempunyai sebuah bendera yang berwarna pelangi sebagai lambang kebanggaan mereka. Bendera tersebut dicipta oleh seorang karyawan bernama Gilbert Baker pada tahun 1978 yang merupakan seorang individu secara terbukanya mengakui dirinya sebagai gay yang mencipta bendera berwarna pelangi ini yang khas kepada golongan LGBT. 8 jalur pada bendera tersebut mempunyai maksud tersendiri di mana merah melambangkan kehidupan, jingga pula merujuk kepada kesembuhan, kuning melambangkan cahaya, hijau semula jadi, warna turquoise melambangkan seni, indigo melambangkan harmoni dan warna yang ke-8 iaitu ungu melambangkan semangat. Versi pertama bendera pelangi ini telah digunakan secara rasmi buat kali pertama pada 25 Jun 1978 dalam sambutan Hari Kebebasan Gay San Francisco. Sekarang kita beralih kepada bahagian yang seterusnya, iaitu objektif kajian. Dalam menyempurnakan kajian ini, kumpulan kami telah fokus kepada 4 aspek. Aspek pertama ialah mengenal pasti isu LGBT dalam masyarakat. Yang kedua ialah punca dan kesan isu LGBT dalam masyarakat. Aspek seterusnya ialah meneliti langkah-langkah yang berkesan yang boleh diambil dalam menangani isu LGBT di Malaysia maupun di luar negara. Dan aspek yang terakhir ialah membincangkan mengenai bahaya isu LGBT dalam usaha membentuk masyarakat bertamadun serta beradab. Keempat-empat aspek ini akan diterangkan dengan lebih jelas kepada anda semua berserta bukti yang kukuh. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Tan Jan Shun dan matrik nombor saya 204228. Hari ini, saya akan membentangkan tentang punca-punca yang menyebabkan gejala LGBT di Malaysia. Antara punca yang pertama ialah faktor genetik. Sebenarnya, banyak kajian yang dibuat untuk memahami dan mengetahui dari mana munculnya perasaan suka sesama jenis jantina ni. Berdasarkan kajian Profesor Dr. Imelda Balchin daripada Universiti Malaya, ada satu gene yang dinamakan sebagai Neurolegend 4Y link iaitu NLG-N4Y yang ditugaskan untuk membantu pembentukan perhubungan sinaps di antara sel saraf otak. Kajian menunjukkan lebih ramai anak lelaki lebih banyak antibodi ibu yang melawan protein NLG-N4Y ini. Kajian juga menunjukkan ibu yang ada anak lelaki homoseksual ada lebih banyak antibodi ini dalam darah mereka bila dibandingkan dengan ibu yang anak lelakinya bukan homoseksual. Punca yang kedua ialah trauma masa lampau. Apabila seseorang mengalami trauma masa lampau yang sangat teruk, akan mendorong mereka tidak menyukai jantina yang berbeza dengan mereka. Sebagai contohnya ialah mangsa permerkosaan. Jika mangsa rokok iaitu daripada aspek hubungan sumbang maram iaitu incest,
di antara bapa termasuklah saudara mara lelaki dengan kanak-kanak perempuan akan menimbulkan perkurangan rasa kepercayaan terhadap bapa atau saudara mara lelaki tersebut. Rasa ketidakpercayaan ini akan boleh menyebabkan kanak-kanak perempuan cenderung untuk menjadi seorang yang lesbian. Punca yang ketiga ialah salah faham terhadap takdir. Ramai di kalangan pengamal LGBT apabila ditegur tentang kecenderungan jantina dan seksual yang berlawanan dari fitrah manusia, ada yang menjawab bahawa itu adalah takdir Allah ke atas diri mereka dan mereka redah terhadapnya. Ini adalah kefahaman yang salah terhadap takdir. Punca yang akhir sekali, iaitu punca keempat, ialah kurang penghayatan agama dan pendidikan. Walaupun pendidikan agama itu telah diberikan sejak kecil, namun amalan kehidupan beragama agak kurang oleh individu ini menyebabkan mereka cenderung ke arah LGBT. Golongan yang terlibat dengan LGBT tidak dapat membezakan antara perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan rakan dan faktor sekeliling yang mendedakan kepada golongan LGBT. That's all. Thank you. Nama saya Muhammad Hazlan Hakimi bin Syahidin, nombor matrik saya 203365. Saya akan membentangkan punca berlakunya LGBT. Punca pertama, konflik keluarga. Sekarang ramai ibu bapa yang terdesak dalam memenuhi keperluan ahli keluarga sehingga terpaksa bekerja lebih masa dan menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian serta kasih sayang. Tekanan yang semakin mendesak ada kalanya menyebabkan ibu bapa mendera anak-anak mereka. Kesan penderaan ini menyebabkan anak-anak tertekan dan memungkinkan mereka bergaul dengan kawan-kawan yang salah, seterusnya terpengaruh dengan gejala ini. Persefahaman yang baik antara pasangan sejenis. Persefahaman yang baik di antara pasangan sejenis meningkatkan lagi intensiti untuk remaja terlibat dalam gejala ini. Hal ini telah disokong oleh dapatan daripada kajian Gottman pada tahun 2003 yang mendapati pasangan lesbian dan gay lebih menunjukkan ekspresi emosi yang positif berbanding dengan pasangan heteroseksual dalam menyelesaikan sesuatu konflik kerana mereka mempunyai persefahaman yang tinggi. Faktor lingkungan dan pergaulan. Lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul sinyalir telah menjadi faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi sebahagian dalam komuniti LGBT. Maksudnya, budaya-budaya yang berasal dari luar negara juga dianggap menjadi penyebab seseorang untuk ikut menjadi sebahagian daripada LGBT. Budaya ini yang mengenalkan mereka apa itu LGBT dan yang terakhir, terjebak dalam dunia pornografi. Turut membimbangkan apabila melimpahnya laman sembang yang mempromosikan aktiviti songsang, terutamanya menerusi Facebook yang menggambarkan bahawa persoalan adab manusia semakin terancam, yakni sedang dicabar agar pengamal budaya keliru ini diberikan iktirafan dan hak secara bebas memilih kerana ialah prinsip yang dijamin menerusi tafsiran kebebasan asasi. Tanpa segan silu, mereka secara terang-terangan mengaku sebagai golongan LGBT di media massa dan melebarkan sayap mencari kenalan-kenalan baru sesama mereka dengan menggunakan pelbagai aplikasi seperti Hornet dan Grindr yang diwujudkan khas bagi golongan gay dengan hanya dimuat turun melalui telefon pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Abdullah bin Muhammad Rajab, nombor matrik 203530. Okey, saya akan membincangkan tentang kesan-kesan LGBT. Okey, kesan yang pertama, ia meruntuhkan institusi kekeluargaan. Okey, aktiviti ini amat memalukan sehingga boleh menjatuhkan maruah keluarga. Bukan itu saja, ia juga akan memecah belah sesebuah keluarga. Okay. Kesan yang kedua, ia memudaratkan kesihatan. Okay. Seseorang yang melakukan aktiviti ini, ia mudah untuk menghidap penyakit yang digelar sebagai HIV. Penyakit ini amat berbahaya sehingga dapat memudaratkan diri. Okey, kesan yang ketiga, dipinggirkan oleh masyarakat. Okey, aktiviti ini amat bercanggah dengan norma kehidupan seseorang manusia. Ia ditentang kuat oleh masyarakat kerana ia dapat memalukan sesebuah masyarakat tersebut.
Okey, kesan yang keempat, imej negara tercemar. Hal ini kerana sesebuah negara yang baik mempunyai masyarakat yang bersikap mulia dan baik dan bagus. Disebabkan segelintir masyarakat yang melakukan aktiviti LGBT ini, ia akan mencemarkan nama negara dan negara lain akan memandang rendah. Okey, kesan yang kelima, mencemarkan agama. Dalam Islam, perbuatan ini amat bertentangan dengan syariat Islam, kerana ia adalah perkara yang haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Azmi, nombor matrik 194067. Saya akan membentangkan langkah-langkah bagi menangani masalah LGBT. Pertama adalah mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Golongan seperti ini, jika tidak dibimbing sebaiknya, akan mudah menjerumus diri mereka dalam kelompok LGBT yang cenderung melakukan perkara-perkara bertentangan dengan agama. Kedua adalah mewujudkan mekanisme dan pelan perancangan yang rapi dalam memulihkan kumpulan seperti ini. Badan seperti JAKIM dan beberapa agensi kerajaan telah mengadakan pelbagai pelan bagi memurnikan pelan tindakan bagi mengenai gejala LGBT. Pelan seperti ini dapat membendung gejala LGBT daripada tersebar luas. Dan yang terakhir sekali adalah peranan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Isu LGBT perlu ditangani oleh setiap lapisan masyarakat bermula daripada keluarga hingga ke peringkat atasan. Setiap pihak perlu berganding bahu bagi menangani masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fahana binti Zulkifli. Nombor matrik saya 203531. Baiklah, langkah seterusnya adalah pelaksanaan hukuman, peraturan dan polisi yang berkesan. Disebabkan ketiadaan undang-undang khas mengenai LGBT ini, oleh itu badan-badan perundangan, penguatkuasaan dan pendakwa raya hanya bergantung kepada undang-undang umum, iaitu Kanun Keseksaan, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997, Akta Perhimpunan Aman 2012, Akta Hiburan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1962 dan Akta Kesalahan Kecil 1955. Justru dicadangkan supaya Parlimen dan Dewan Undangan Negeri bertindak lebih progresif dalam merangka dan meluluskan peruntukan undang-undang yang lebih spesifik dan eksplisit demi membenteras dan mengawal gejala LGBT daripada terus mencemari nilai-nilai agama, adat dan budaya di Malaysia. Seperti contoh, memperkuatkuasakan undang-undang dalam mengubah semula dan memperketatkan tempoh di penjara dan denda yang dikenakan perlulah ditingkatkan harganya atau dikenakan kompaun. Ini kerana jumlah yang dikenakan sebelum ini mudah untuk golongan LGBT melepaskan diri daripada dipenjara dan mengaku bersalah dengan hanya membayar denda yang ditetapkan. Bagi mereka, membayar dengan beribu-ribu ringgit itu tidak mendatangkan kesan langsung. Malah, mereka akan teruskan kegiatan mereka ke serata dunia. Contohnya, Sajat. Sajat pernah ditahan oleh pihak polis pada 4 Februari 2020 kerana berhijab ketika menunaikan ibadah umrah di kota suci Mekah ini. Telah terbukti ianya merosakkan agama Islam dan suatu penghinaan yang dibuat terhadap umat Islam dan memalukan nama Malaysia. Selain itu, Sajat turut terlepas daripada hukuman penjara kerana Sajat telah membayar denda yang dikenakan dan mengaku tidak bersalah. Oleh itu, kita perlulah memperketatkan undang-undang yang ada. Seterusnya, melalui kempen yang dianjurkan oleh badan kerajaan atau bukan kerajaan. Kempen ini boleh dianjurkan dengan giat oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk membentong dan membenteras gejala LGBT ini.
Kempen ini boleh diadakan menerusi media massa elektronik seperti televisyen atau internet di YouTube, Facebook, Instagram dan media massa bercetak seperti akhbar. Ini kerana iklan dan rencana tentang isu LGBT dan cara membasmi gejala LGBT ini seharusnya dipaparkan untuk pengetahuan masyarakat umum. Antara kempen yang sesuai dianjurkan untuk membasmi gejala LGBT ini ialah kempen Jom Perangi LGBT atau Hidup Sihat Tanpa LGBT. Oleh itu, kita dapat selamatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya masyarakat di Malaysia. Seterusnya, institusi berperanan mendedahkan impak LGBT kepada murid-murid. Pihak institusi seperti sekolah, universiti, kolej dan sebagainya perlulah memberi pengetahuan dan kesan mengenai isu-isu LGBT seperti mempelajari sivik, sejarah, agama Islam dan moral perlu dipertingkatkan untuk menangani isu ini daripada berleluasa. Pendek kata, lentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi, di institusi inilah mudahnya kita untuk memperkongsikan isu-isu LGBT ini dan menangani daripada berleluasa. Kesimpulannya, pelbagai inisiatif wajar diambil oleh segenap lapisan masyarakat dalam membendung sebarang permasalahan yang berkait dengan budaya LGBT ini. Hal ini demikian kerana budaya songsang ini hanya memberi impak negatif di samping mengganggu ketenteraman awam. Perbuatan terkutuk ini hanya membawa kemudaratan kepada individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, masalah ini seharusnya ditangani secara lebih efisien oleh pihak yang terlibat. Jika golongan LGBT ini berterusan melaungkan hak asasi mereka, masyarakat sekeliling turut mempunyai hak yang sama untuk memastikan hidupan mereka terhindar daripada perbuatan menyimpang daripada fitrah manusia, sekaligus memastikan generasi mereka terhindar daripada penyimpangan orientasi seksual golongan LGBT. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azfar bin Osman, nombor matrik 204044. Saya akan membentangkan ulasan video bagi kumpulan kami. Seperti yang kita tahu, maksud LGBT ni ialah lesbian, gay, biseksual dan transgender. Sebelum kita mengenali istilah lesbian dan gay ini, pada zaman dulu, orang yang mempunyai ketertarikan seks seperti yang diterangkan tadi digelar sebagai SSA, iaitu Same Sex Attraction. SSA bermaksud seseorang yang mempunyai ketertarikan seksual terhadap jantina yang sama. Jadi bermaksud SSA ini boleh diguna pakai kepada golongan lelaki dan golongan perempuan. Berdasarkan video tadi, ia ada menerangkan perbezaan antara orientasi seks dan pelakon seksual. Dari segi orientasi seks, ia bermaksud keinginan untuk meluahkan perasaan cinta mereka terhadap orang lain yang bukan sahaja dari segi jasmani atau biologi, tetapi juga dari segi rohani dan emosi. Dengan kata lainnya, orientasi seks ni bermaksud cinta. Jadi cinta ni bagi kita diluahkan daripada seorang lelaki kepada perempuan dan perempuan kepada lelaki. Itu naluri manusia secara semula jadi. Tetapi ia juga wujud kepada golongan LGBT ni, di mana lelaki ini bercinta dengan lelaki, perempuan bercinta dengan perempuan. Dari segi pelakon seksual, ia bermaksud perilaku yang menggambarkan ekspresi yang berunsur intim dan mengalami hasrat untuk dorongan melakukan seks. Jadi pelakon seksual ni boleh dikatakan sebagai pelakon yang ingin mendorong mereka untuk melakukan seks, di mana mereka melakukan hubungan intim sesama mereka. Perkara ini boleh terjadi dari pelbagai aspek, dari segi penampilan, sentuhan, apabila mereka bergaul sesama mereka. Jadi perkara yang mereka lakukan yang memberi petanda bahawa mereka ingin melakukan seks bersama, itu adalah maksud pelakon seksual. Muncul beberapa istilah di dalam video ini seperti MSM dan WSW. MSM bermaksud Men Who Have Sex With Men, bermaksud istilah yang hampir sama dengan homoseksual, iaitu menggambarkan seseorang lelaki melakukan aktiviti seksual dengan lelaki lain tanpa mengambil kira identiti seksualnya dalam masyarakat ataupun orientasi seksualnya. Sama juga dengan lagi satu istilah, iaitu WSW, iaitu Women Who Have Sex With Women,
iaitu seseorang perempuan juga melakukan hubungan seks dengan perempuan tanpa mengambil kira identiti seks mereka dalam masyarakat dan orientasi seks mereka. Jadi kita boleh tahu bahawa LGBT ini ialah golongan yang mempunyai orientasi seksual dan identiti yang non-heteroseksual. Maksudnya mereka ini bukan straight dalam masyarakat. LGBT ini juga mempunyai nama panjang mereka iaitu LGBTQIP to SAA yang membawa maksud lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, pansexual, two-spirit, asexual dan allies. Jadi dalam masyarakat kita ni, kita ada golongan heteroseksual ataupun straight dan golongan LGBT. Jadi perkara ini hanya memainkan dua perkara penting saja dalam kehidupan kita, iaitu dari segi seks dan gender, iaitu jantina. Ada orang jantina ni ialah sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi lelaki ni mungkin berpelakon seperti lelaki dan naluri mereka untuk sukakan perempuan, dan juga perempuan yang akan berpelakon seperti perempuan dan naluri mereka untuk sukakan lelaki. Tetapi dengan munculnya golongan LGBT, naluri dan identiti mereka ini mungkin boleh berubah. Seperti lelaki ini, identiti mereka adalah lelaki, tetapi naluri mereka sukakan lelaki juga, yang membuatkan muncul golongan gay. Seperti yang kita lihat sekarang, masyarakat ini semakin berkembang dalam dunia kita di serata dunia. Ada juga negara yang menerima golongan LGBT ini dalam masyarakat mereka. Terdapat juga masyarakat yang menerima perkahwinan antara mereka, seperti perkahwinan lelaki dengan lelaki dan perkahwinan perempuan dengan perempuan. Perkara ini tidaklah mengejutkan kerana LGBT ini telah wujud sejak tamadun lamanya, seperti tamadun Greek, tamadun Rom. Jadi, kita sebagai seorang manusia yang bermoral dan bertamadun, kita tidak sepatutnya terlibat dengan golongan LGBT ini kerana ia akan melanggar natural law ataupun undang-undang semula jadi. Kerana kegiatan seperti LGBT ini sangatlah tidak bertamadun dan bermoral, dan kita sepatutnya menjauhkan diri pada terlibat dengan golongan ini. Mungkin kita akan jumpa seseorang daripada golongan LGBT ini secara terbuka ataupun secara senyap, tapi jika kita nampak golongan ini di depan mata kita, janganlah kita melibatkan diri kita dengan golongan ini. Sebaliknya, kita haruslah menjauhkan diri, dan mungkin juga kita boleh membimbing mereka yang terlibat daripada golongan LGBT ini untuk kembali ke jalan asal pada naluri sebenar kewujudan lelaki dan perempuan ini. Sekian saja dari saya ulasan video untuk video tajuk LGBT bagi kumpulan saya.